Bismillahirrahmanirrahim. Laisal kalamu qabla as-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah kurniakan, kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas setiap keadaan yang telah menimpa. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat yang Allah berikan pada pagi yang barakah ini. Kita dapat solat fardu subuh secara berjemaah dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala datang ke masjid awal pada pagi ini. Dan ada di kalangan kita yang menyambut kemerdekaan malam ini. Ada? Ada. Semua berbuat persiapan untuk menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada subuh ini. Datang subuh awal, dapat niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala liyufarriqu bainal 'adati wal ibadah, membezakan di antara adat dan ibadat ketika berada dalam masjid. Kita dapat solat sunat tahiyatul masjid. Itu tanda orang merdeka tu, dia dapat buat solat tahiyatul masjid. Buat tak tadi? Ke masuk-masuk turun sembang tak merdeka lagi tu. Dia datang terus masuk, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu rahmat. Masuk dalam masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, salli sunnatan tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Dah selesai solat tahiyatul masjid, solat sunat fajar yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian duduk zikrullah. Itulah cara kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai muqaddimah untuk memberkati hari kemerdekaan kita pada pagi yang mulia ini, kita mula dengan membaca Al-Quran Al-Karim, surah Al-Fatihah, dan kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in. Kita hadiahkan juga kepada mak dan abah kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, pasangan, ahli keluarga, pejuang-pejuang kemerdekaan yang telah berkorban jiwa, harta, nyawa untuk kita nikmati kemerdekaan sehingga kini. Al-Fatihah. Alhamdulillah, InsyaAllah pada pagi ini kita santai lah. Dan kitab pun tak bawa, tajuk pun kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini bebas. Jadi saya pun bebas tak buku. Bebas betul kan? Lenggang tu bawa beg.
Hari ni memang bebas kan, kalau tu bawa beg, buku kan, bawa pen. Hari ni pen pun tak bawa, buku tak bawa, beg pun tak bawa, memang bebas. Mereka tu bawa overland atas. Itu kan baca pun buat semangat. Tak baca pun, adalah baca sikit-sikit. Kalau tak bawa langsung jadi gemuruh pula, jadi takut lupa habis. Jadi kita bawa lah, adalah sikit-sikit nota ni. Bukan nota pun, catat-catat gitu je. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ila Allah, maka berlarilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sekencang-kencangnya. Pada pagi yang barakah ini kita berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tuan-tuan sedang duduk, tetapi hakikatnya kita sedang berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan ini, kita sambut dengan rasa syukur kepada Allah. Ada beberapa golongan tuan-tuan puan-puan sekalian yang duduk di dalam dunia ini, dia meraihkan sesuatu perkara itu dengan beberapa cara. Jadi Allah Subhanahu wa taala pilih tuan-tuan puan-puan, ialah latih malam merdeka kan. Malam tadi dekat mana? Kat stadium mana-mana lah kan, sambut mengapi pun. Pagi ni kena datang masjid, ada kuliah. Oh, hebat juga. Kita tak sambut lah. Ada juga dalam grup, dalam Facebook, dia kata bido, saya duduk bido lah. Ada duduk dalam grup kumpulan bido. Dalam bido tu, dalam grup bido tersebut, kita dah 40 lebih tahun tak ada sambut mereka. Oh, dia nak sambut mereka dekat bido. Tuan-tuan kenal bido kan? Kenal lah. Bido tu kat sebelah Tapah. Jadi kat Tapah ni, dekat bido tak pernah sambut mereka. Dah berpuluh tahun dah. Wallahualam, memang betul tu. Tapah ni dah selalu lah kan, biasalah. Tempat ada stadium, bido tu ada stadium, habis lah kan. Tak sambut mereka. Jadi ada cadangan nak sambut mereka. Pengisian tu Wallahualam. Boleh sambut mereka tu, tapi sambut dengan rasa syukur, bukan dengan rasa kufur ya. Jadi pagi ni kita sambut dalam masjid. Tak perlu keluarkan modal pun. Isi minyak sikit, 2-3 ringgit. Kadang tak isi minyak pun kan, tumpang kawan. Oh, punyalah nak jimat ni. Tumpang kawan ke, naik motor ke, datang ke masjid, tanda kita meraihkan hari kemerdekaan yang ke-65. Ada tuan-tuan yang umur 65 dalam ni? Ada. Saya pun tak ada lagi. Saya baru 31. Jauh, separuh daripada kemerdekaan tu. Jadi bila kita dah lahir dah merdeka tu, rasa appreciate, rasa penghargaan tu tak ada sangat berbanding dengan orang yang hidup pada zaman sebelum kemerdekaan ni, dengan perih jerih kehidupan, dengan apa tu, inilah penjajahan. Kita hidup dalam ketakutan, nak beramal, nak ke masjid pun agak sukar. Tak seperti sekarang, senang datang masjid. Itu pun jenuh juga nak jemput. Sekarang ni cukup mudah untuk beribadat. Tapi itulah kemerdekaan yang kita anggap itu sama ada berbentuk kesyukuran ataupun kekufuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban lil amri mu'min
Inna amrahu kullahul khair. Sesungguhnya ajaib orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, qala Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Orang beriman ini sangat-sangat ajaib, sangat-sangat istimewa. Inna amrahu kullahul khair. Sesungguhnya semua perkara yang ditimpakan kepada orang yang beriman, lahul khair, semuanya adalah kebaikan semua. Laisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada siapa pun yang sama macam orang beriman. Ini keistimewaan orang yang beriman. Dia tak sama dengan orang munafik. Dia tak sama dengan orang fasik. Dia tak sama dengan kafir. Dia satu makam yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lain daripada yang lain. Laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan siapa pun yang semisal dengan orang beriman. In asabathum sarra syakara fakana khairul lahu. Nabi SAW bersabda, in asabathu sarra, ketika mana orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diuji dengan sarra, dengan kesenangan. Syakara, maka dia pun menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakara. Wa in asabathum darra sabara fakana khairul lahu. Dan ketika mana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diuji dengan darra, kemudaratan, musibah, kepayahan hidup, sabara, maka dia bersabar, nescaya Allah akan menenangkan hatinya, mempermudahkan urusannya. Kan dalam surah Al-Insyirah, surah yang ke-94, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah yang ke-94, ayat yang ke-5 dan ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, maka dengan sesungguhnya tetapkan kepercayaan kamu, keimanan kamu. Fa inna ma'al usri yusra, di samping bahawa sesungguhnya setiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sekali lagi Allah tegaskan, Allah takkidkan, kukuhkan kenyataan ini. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan, kesenangan, dengan syarat yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila kita manusia ni diuji dengan kesukaran hidup, ketika kemerdekaan, sebelum merdeka tu kita dah dijajah beberapa ratus tahun, tuan-tuan. Beratus tahun kita dijajah, kan, dengan bermula dengan Empire Melaka. Melaka memerintah selama ratusan tahun, 130 tahun gitu. Lama tu Melaka memerintah. Dan kita pun baru merdeka selama 65 tahun. Jadi jangan kita menabik dada. Kita ni kata sampai kiamat kita merdeka. Belum tentu lagi. Boleh jadi besok kena jajah. Sekarang pun dah dijajah. Dijajah dengan ni semua negara dah jajah dah. Buat konsert. Apa konsert semua yang datang ke Malaysia ni, semua negara datang buat konsert. Betapa ramainya manusia yang datang konsert. Ni datang ni, Korea datang, K-pop.
nak datang buat konsert, tu dah dijajah tu. Marah kat ustaz, ustaz halang untuk buat konsert, kita marah, maki ustaz. Masih lagi dijajah, masih lagi dengan hiburan yang melampau. Sebab kita tak mengenang pengorbanan atuk nenek moyang kita yang memperjuangkan kemerdekaan tu. Kalaulah kita tahu betapa hebat pengorbanan nenek moyang kita, arwah nenek moyang kita yang memperjuangkan kemerdekaan, mesti mereka akan kecewa dengan sikap ataupun kita punya PN pada hari ini. Sebab dahulunya kita hanyalah dijajah oleh British, Jepun, Portugis, Belanda. Tapi kini dah lebih banyak negara yang menjajah kita, walaupun mereka tak menjajah melalui fizikal, akan tetapi mereka menjajah kita dari sudut pemikiran, pemikiran hiburan yang melampaui batas. Dengan K-popnya, dengan hiburan-hiburan konsert artis-artis di Britain, Amerika, konsert-konsert yang menelan jumlah kos yang tinggi. Nak hadir pun kena bayar tiket yang agak mahal. Sanggup kita berhabis duit untuk menghadiri konsert yang mendedahkan aurat, yang kita anggap sebagai inilah bebas, kemerdekaan, kebebasan, bebas menayangkan aurat. Orang Islam kini bebas mendedahkan aurat. Itukah kemerdekaan yang kita faham? Sebab itu Nabi SAW sebut, bila kita diuji dahulu, ketika mana peristiwa sebelum kemerdekaan kita dijajah, maka darar, diuji dengan kemudaratan, dengan penderitaan, maka pejuang-pejuang terdahulu memilih sabar. Sebab mereka tahu dengan sabar itu Allah akan hadirkan kemudahan, kesenangan. Sebab itu tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah ma'a, fa inna ma'a usri yusra, bukan fa inna ba'da usri yusra. Sebab Allah nak bagi tahu kepada kita, kesukaran itu disertai, seiringan dengan kesenangan, bukan selepas. Selepas itu boleh jadi tempoh yang agak panjang, ba'da tu boleh jadi tempoh yang agak panjang. Dia boleh jadi sayati, akan datang, ataupun saufa yati, akan datang dalam tempoh yang lama kemerdekaan tu. Tetapi Allah sebut apa yang kita timpa, apa yang berlaku kepada umat Islam, orang yang beriman, ma'an, bersama-sama, seiringan. Kesukaran dan kesenangan itu seiringan. Cuma Allah tutup hijab kesenangan tu, nak kita yakin dengan Allah bahawa dengan sabar itu Allah akan hadirkan kesenangan kepada orang-orang yang sabar. Sebab itu untuk nenek moyang kita tu, dia memilih sabar berbanding dengan hanya duduk berdiam diri, sabar dalam perjuangan pergi menentang penjajah. Sebab tu wujud figura-figura yang kita masyhur kan. Contohnya Mak Kilau kan. Mak Kilau ke Datuk M. Kilau? Mana tu? Dua-dua hebat. Dalam Mak Kilau ni dia lawan atas tanah. Kalau Datuk M. Kilau, tengok dalam cerita Mak Laksa tu, dia lawan kat mana? Dia terbang. Tak, itu filem. Tapi nanti Mak Kilau, Tok Gajah, Datuk Bahaman kan. Kalau Perak ni ada apa? Datuk Maharaja Lela, ada Tok Janggut, Tok Kenali. Itu adalah pejuang-pejuang kemerdekaan, tuan-tuan dan puan sekalian.
yang menyagarkan ataupun yang mencagarkan diri mereka itu dengan iman, takwa, dengan kesabaran, sanggup berlumuran darah untuk memberikan kemerdekaan, berjuang untuk kita pada hari ini. Sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka bila kita dah diuji pula dengan kesenangan, nenek moyang kita tu diuji dengan kemudaratan. Jadi mereka memilih sabar. Jadi kita sekarang ni tak hidup dalam kemudaratan. Cuma beberapa tahun lepas kita hidup dalam kemudaratan, dalam dijajah COVID-19. Itu tak adalah sampai nak bawa keris ke parang ke nak lawan COVID, tak ada. Cumanya kita diuji dengan sabar. Tapi sekarang ni Allah kembalikan kesenangan itu. Allah uji dengan sarra, dengan kesenangan. Maka kita pilihlah untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan hadir ke rumah Allah, selalu membaca Al-Quran, selalu menginfakkan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengorbanan, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita dah tak perlu dah nak berperang, sebab semua dah aman-aman. Tapi kita pilih untuk syukur sebab Allah berikan nikmat. Bukan kita pergi sambut dengan maksiat, dengan hiburan, dengan konsert-konsert kemerdekaan. Sedangkan kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kemerdekaan ini dengan tempat yang paling Allah sayang, iaitu di masjid. Ahabbul bilad ila Allah, sebaik-baik tempat di sisi Allah adalah masjid. Bukan konsert, bukan stadium, tetapi Allah sebut masjid. Nabi kata sebaik-baik tempat adalah masjid yang disukai Allah. Jadi kita sambutlah kesyukuran kemerdekaan yang kali ke-65 ni, selalulah hadir ke masjid. Sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak kongsikanlah tentang situasi-situasi pada tahun 1957. Macam kita ada dah tahun 1957. Situasi pada tahun 1957 ketika kita nak diambang kemerdekaan. Tuan-tuan, semasa pengisytiharan kemerdekaan kali yang pertama, tuan-tuan, agak-agaknya Perdana Menteri ketika itu, siapa Perdana Menteri ketika itu? Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Itu PM pertama, Perdana Menteri kita yang pertama. Apa yang kita boleh belajar daripada Perdana Menteri kita yang pertama ni, macam mana ketaatan dia kepada Allah, menzahirkan rasa syukur kepada Allah ketika itu. Ketika dikurniakan kemerdekaan, apa yang Perdana Menteri kita buat masa tu? Dia buat apa? Buat konsert ke? Buat percikan bunga api ke? Ada? Kita buka buku sejarah, apa yang Perdana Menteri kita yang pertama tu buat? Menzahirkan rasa syakara, syukur kepada Allah ketika itu. Baik, Perdana Menteri kita yang pertama tu, dia telah memilih beberapa ulama. Semasa pembukaan Malaysia ni, tanah Melayu ni, Tunku Abdul Rahman ni, dia pilih beberapa ulama, memilih pandangan beberapa ulama untuk menentukan tarikh kemerdekaan. Ni nak ambil berkat ni. Dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merujuk kepada waris Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ulama. Dan Perdana Menteri kita ketika itu merujuk kepada siapa untuk penentuan tarikh kemerdekaan? Rujuk kepada British ke? Kepada siapa?
kepada ulama ketika itu, Mufti Pulau Pinang, Syekh Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang, dan juga merupakan ulama ilmu falak. Syekh Abdullah Fahim tu iaitu datuk kepada Perdana Menteri kita yang ke-5, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Datuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi iaitu Syekh Abdullah Fahim, yang menentukan tarikh kemerdekaan ketika itu berdasarkan ilmu falak yang Allah kurniakan kepada beliau. Nampak, penentuan tarikh itu pun merujuk kepada ulama, ustaz, alim yang faqih tentang ilmu agama Islam untuk mendapat keberkatan. Kembali kepada ulama, merujuk kepada orang yang berilmu, yang menteraskan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memilih siapa? Arwah Yarham Tan Sri Azhari, Hasan Azhari, ayah kepada Datuk Jawi Hasan, arwah kepada anak ayah kepada Tan Sri Musa Hasan, untuk membacakan doa pembukaan dan melaungkan azan. Ni, Perdana Menteri ketika itu memilih arwah Yarham Tan Sri Hasan Azhari, qori, ulama bidang Al-Quran, untuk melaungkan azan. Nampak apa yang dibuat oleh pejuang-pejuang kemerdekaan Perdana Menteri ketika itu? Semua adalah berteraskan Islam, berlandaskan Islam. Penentuan daripada ulama tarikhnya, kemudian diselangi dengan pembukaan azan oleh qari ketika itu, Tan Sri Arwah Yarham Hasan Azhari, ulama Al-Quran, melaungkan azan. Apa yang kita boleh dapat daripada laungan azan ini tentang bagaimana hebatnya penjajah menjajah kita. Kalau Allah sebut, kalau kita berpegang kepada kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka tiada siapa yang dapat menghalang kita daripada mendapat kemerdekaan. Melakukan azan untuk memberkati majlis kemerdekaan ketika itu. Kemudian dah lakukan azan, Perdana Menteri juga memilih Mufti Negeri Sembilan yang pertama, iaitu Syekh Haji Ahmad bin Muhammad Said, Mufti Negeri Sembilan, untuk membacakan doa berkati kemerdekaan, mahu memberkati kemerdekaan itu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Itu yang kita boleh belajar daripada pemimpin-pemimpin terdahulu. Macam mana kita nak memberkati majlis, sesuatu majlis itu dengan semua kita berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat doa yang dibaca pada pagi pengisytiharan kemerdekaan ni. Ada 4 benda yang utama yang dibacakan oleh Mufti Negeri Sembilan ketika itu. Iaitu yang pertama, Mufti Negeri Sembilan Syekh Haji Ahmad mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan pemimpin yang adil serta memelihara agama Islam dan rakyat berteraskan undang-undang. Itu yang pertama. Dalam doa tersebut dibacakan, ya Allah, anugerahkanlah taufik kepada sekalian pentadbir awam, jemaah menteri, para sultan dan raja, serta pemimpin negara bagi memelihara kehendak-kehendak agama Islam, memelihara hak istimewa umat Islam,
menegakkan keadilan dalam undang-undang dan berpegang kepada keindahan agama Islam. Itu doa yang dibaca. Berlaku tak sekarang? Dulu berlaku. Sekarang ni kita cuba melanggar doa yang telah dibaca. Yang kedua, bangsa Melayu yang maju dan tidak sesat, tidak menyimpang daripada jalan yang lurus. Ya Allah, jadikanlah mereka ni ejen perubahan hal keadaan orang Melayu, agar bangsa Melayu ini meningkat maju dan ke hadapan, sehingga tercapai cita-cita yang diidamkan. Ya Allah, bantulah bangsa Melayu. Kita lah bangsa Melayu. Bimbinglah serta jadikanlah kami sebaik-baik manusia. Ni doa ni kepada Allah, supaya kita ni jadi sebaik-baik manusia. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau kurniakan kepada umat Islam yang telah menikmatinya, bukan sebagaimana orang yang Engkau telah murkai dan orang yang sesat. Doa ni dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau telah berikan nikmat kepada kami. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai ya Allah, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Itulah doa yang dibacakan oleh Mufti Negeri Sembilan. Yang ketiga, kesejahteraan hidup dan keharmonian kaum. Itu yang diminta juga. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada sebarang kesulitan. Sejahteralah kami daripada segala yang memudaratkan. Peliharalah kami daripada segala buruk keji, dan tunaikan segala diharap dan dihajati. Kemudian harmonikalah antara kami dan bangsa lain selain daripada kami, sehingga kami sentiasa dalam keadaan aman dan selamat. Bebaskanlah kami dengan segera daripada segala kepayahan, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha merahmati segala yang penyayang. Minta supaya kita dipermudahkan urusan. Yang keempat, keselamatan negara serta peringatan tidak bersifat melampau dan melakukan kerosakan. Ya Allah, jadikanlah bangsa kami, kaum yang lain dalam negara ini, penjaga daripada segala bala yang menghalang kami dan mereka daripada segala pencerobohan. Bantulah kami menewaskan segala musuh yang dengki khianat terhadap kami. Zahirkanlah kemarahan-Mu ya Allah dan kemurkaan-Mu kepada orang yang melampaui dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Itu adalah doa-doa yang diminta oleh rakyat Malaysia ketika itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak dulunya aman, sekarang ni makin terhakis sebab kita semakin menjauhkan diri kepada Allah. Kita dah tak kerap minta doa kepada Allah. Kita lebih suka menguruskan kehidupan ini dengan sendiri, tanpa mengaitkan diri ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nampak rahmat Allah tu semakin menjauhkan diri daripada kita. Sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita zahirkanlah rasa syukur kepada Allah dengan kehadiran kita dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan kita sebarkanlah kepada yang lain tentang macam mana kita nak menguruskan keharmonian kaum. Nampak sekarang ni pun isu perkauman dah semakin meningkat. Dulu dibacakan doa supaya mengharmonikan di antara Melayu dan bangsa-bangsa yang lain, tapi tidak sekarang ni bangsa Melayu dan bangsa lain dah berpecah. Hatta dalam bangsa Melayu pun dah berpecah kepada beberapa puak sekarang ni berdasarkan jalur politik. Politik orang Melayu dah ada berapa tuan-tuan? Ada ahli politik sini? Ada. Semua di masjid. Melayu pun dah dipecah-pecahkan kepada 5 bahagian.
Bayangkanlah, parti yang malas buat parti, kan kata ustaz politik. Itulah keadaan orang Melayu sekarang, berpecah-pecah. Dahlah dengan isu khilafiat, ustaz bergaduh dengan ustaz. Sekarang ni isu ustaz bertekak dengan ustaz. Melayu dengan Melayu tu. Jarang ustaz Cina, jarang ustaz India. Ustaz tu Melayu. Ada ustaz India, Cina, tapi tak gaduh. Tapi Melayu, ustaz Melayu dengan ustaz Melayu pun bergaduh. Sedangkan ulama yang membacakan doa, melakukan azan, yang menentukan tarikh kemerdekaan itu tak gaduh langsung. Boleh bersatu, boleh berkawan elok. Sekarang ni dah bergaduh bab isu beli menibeli, sindir menyindir. Nampak? Kita sendiri yang menghancurkan apa hasrat pemimpin-pemimpin kita yang lalu. Dengan ukhuwah dalam masjid pun bergaduh, tuan. Dalam masjid pun bergaduh. Sebab apa? Sebab hati dah makin pudar, dah tidak mengenang pengorbanan ulama-ulama terdahulu yang mendoakan kesejahteraan kita ni. Sebab rahmat Allah itu semakin menjauh. Jangan kita bertekak dalam masjid. Sesungguhnya masjid adalah pusat rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u khawfan wa tama'an." Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nasab khaufan, takut, wa tama'an, dan penuh pengharapan. Kita minta kepada Allah sekali lagi supaya Allah berikan kemerdekaan yang hakiki, ketenangan hati, jiwa untuk kita bersatu padu menjaga keamanan ini. Inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat hampir bagi orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan, memperbaiki amal soleh. Wallahu alam. Ada soalan? Dia mereka ni panjang tu, tak habis pun slide baca ni. Saya print 3 line, saya baca slide. Kau print apa pun, saya print kutubah. Ni kutubah ni kanta kutubah. Nampak aja dia bawa dalam ceramah. Ni kutubah ni, kutubah minggu lepas. Tak adalah saya bawa tu. Ya. Fadil Ustaz Smart. Kan Ustaz Smart. Ni, nampak. Jadi inilah yang terkandung dalam khutbah minggu lepas. Saya cuma bacakan. Ingat, sebagai penutup, ini pun dah lebih waktu ni. Sebagai penutup kalam pada pagi yang mulia ini, saya nak kongsikanlah perkongsian daripada Fadil Ustaz Datuk Haji Badri Shah tentang kemerdekaan ni. Apa maksud kemerdekaan yang kita fahami sebelum ni? Kemerdekaan adalah kebebasan menurut orang sekarang ni. Tetapi kemerdekaan menurut nenek moyang kita terdahulu adalah Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Itulah merdeka. Mim tu apa tuan? Mim tu adalah mengikut. Ra tu adalah Rasul. Dal tu adalah dan. Ya, yakin. Kaf, kepada. Alif, Allah. Itulah kemerdekaan. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.